last sekali tuan-tuan, isu agro Kedah. Okay. Sanusi baru-baru ini telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa Kedah Agro itu bankrupt. Itu kesalahan pekerja 24 orang tak pandai cari duit. Sanusi mengatakan itu adalah tugas mereka cari duit. Work from home, aku tak cerita lagi ni. Yalah dah kau yang suruh. Dia kata takkan kita nak ambil duit negeri bagi kepada Kedah Agro nak tutup hutang apa semua. Siapa suruh ambil duit negeri? Kedah Agro ni bawa MBI, duit MBI lah. Kemudian ada seorang wanita telah mendedahkan. Seorang wanita ni mendedahkan, rupa-rupanya Sanusi telah misleading di dalam kenyataan beliau. Tapi sebelum itu kita dengar kenyataan Sanusi terlebih dahulu. Lepas tu mereka kata gaji Kedah Agro tak bayar. Saya nak jelaskan bahawa Kedah Agro ni syarikat. Saya mengetuai kerajaan. Duit kerajaan tak boleh guna bayar gaji syarikat. Tak boleh. Bukan payah pun nak jawab. Sebenarnya tipu tuan-tuan. Ini saya terangkan. Ini satu penipuan. Dia kata Kedah Agro adalah sebuah syarikat. Betul? Dia kata saya ketua negeri. Betul? Takkan saya nak gunakan duit negeri untuk bayar duit syarikat. Yang tu salah. Kenapa? Kedah Agro sebuah syarikat. Betul. Dia adalah ketua negeri, betul. Tetapi dalam masa yang sama juga, dia adalah pengurusi kepada MBI, Menteri Besar Incorporated Kedah. Yang juga merupakan, siapa dia? MBI ni adalah syarikat yang menjadi penaung ataupun parent kepada Kedah Agro. Kita bukannya nak minta supaya dia ambil duit kerajaan negeri dan bayar kepada Kedah Agro. Kita bukan minta macam tu. Bayar gaji 24 orang sampai 9 bulan tak ada boleh gaji. Kita kata MBI itu buat apa? Dan bila saya cek MBI Negeri Kedah, last audited report dia 2019 tuan-tuan. Dia tak ada audited report 2020, 2021, 2022, 2023 jauh sekali lah. Belum lagi kan? 23 sepatutnya dah. Sepatutnya dah dah masuk 24 dah. 23 mungkin tengah prepare. Tapi mana dia audited report 20, 20, 21 dan 22? Dalam website tak ada, saya tak jumpa. Saya search, saya tak jumpa. So adakah MBI Negeri Kedah ini bermasalah sehingga tak mampu menjaga anak negeri? Dan menurut pegawai yang bekerja di di Kedah Agro, sebelum ini kalau lambat gaji pun sebulan. Ini 9 bulan. Dia nak salahkan 24 orang. Bos tu dia. Kedah Agro tu bawah dia. Takkan dia tak nak bertanggungjawab dalam isu Kedah Agro? Okay, kita dengar lagi. Duit kerajaan, duit orang ramai. Duit pembayar cukai. Cukai tanah, cukai apa ni. Saya tak boleh guna duit kerajaan bayar gaji orang kerja syarikat. Tak kira syarikat apa pun. Saya tak boleh guna duit tu bayar gaji orang main bola. Tak boleh. Ini dipanggil tata kelola. Yang mereka duk cakap tata kelola, bila kita buat, mereka marah. Tak boleh guna duit kerajaan, duit yang kita kutip daripada orang ramai, pergi bayar gaji syarikat yang tak ada dalam payroll kerajaan. Tak boleh. Belum pernah lagi sejak syarikat tu pinjam duit daripada kerajaan. Boleh? Bila jadi isu tu, saya bukan tahu. Dia hantar memorandum, baca-baca, oh tak dapat gaji. Lama-lama dia buat apa? Mereka work from home sejak bulan Ogos tahun sudah. Work from home. Macam mana nak dapat duit? Kerja pada rumah. Tapi Kedah Agro ni pertanian. Mana ada orang kerja pertanian duduk rumah? Mana ada orang kerja pertanian duduk rumah? Okey, kita tanya. Siapa yang bagi arahan kepada dia untuk kerja di rumah? Dia kata boleh buat pinjaman. Boleh buat pinjaman. Dari Kedah Agro boleh pinjam dari kerajaan negeri. Yang tu boleh. Tapi nak bagi tak boleh. Itu saya setuju. Saya tak menafikan. Soalan saya, dia adalah Menteri Besar Kerajaan Negeri. Dalam masa sama, dia juga adalah pengurusi kepada Menteri Besar Incorporated, sebuah syarikat yang di bawahnya Kedah Agro. Soalan kita,
takkan kau dapat memorandum, oh tak bayar gaji. Habis kau buat apa? Kau adalah menteri besar sebuah negeri, dalam masa sama kau juga adalah pengurusi kepada, mungkin presiden, whatever, pengurusi, whatever lah, kepada sebuah syarikat. Dan tak boleh lepas tangan tuan-tuan, dapat allowance. Ingat free ke? Dia jadi pengurusi ni free ke tuan-tuan? Ingat tak isu Belfire ke apa dulu? Yang dia dapat daripada Kedah, salah satu syarikat Kedah. Itu perks dia sebagai chairman. Dapat kereta mewah. Kan perks dia sebagai chairman. Takkan chairman gaji ambil, kereta ambil, mewah semua ambil, tapi hal-hal pekerja tak nak ambil tahu. Oh, tak bayar gaji. Oh, kenapa kerja daripada rumah? Senang jawapan. So dia lupa ke bahawa sebenarnya siapa yang bertanggungjawab dalam isu sebegini? Dia lah yang bertanggungjawab. Dia nak tunding jari pada siapa? Dia nak tunding jari pada pekerja, decision maker. Siapa yang buat decision making? Siapa yang buat keputusan di dalam syarikat? Kita tanya, siapa buat keputusan? Yang 24 orang ni ke dia? Of course, dia sebagai orang paling tinggi, dia ada final say. Dia kata CEO is CEO. Yelah, CEO pun menjawab dengan dia. Tuan-tuan, saya nak tanya, CEO menjawab kepada siapa? Board jawab kepada siapa? Kepada parent company. Parent company siapa punya? Dia lah. Nama pun MBI, Menteri Besar Incorporated. Kan? Syarikat diperbadankan Menteri Besar. So, perempuan ini, ada seorang wanita ni, dia menulis satu artikel. Nama wanita ni Zuraini Abdul Ghani. Too much, dia kata 4 hari lepas. Waktu Kedah Agro Industries, hangpa nak buat Kedah Agro Group of Companies. Masa Kedah Agro Industries, hangpa nak buat Kedah Agro Group of Companies. Overhead tak sampai 20,000 sebulan. Disebabkan hangpa jadi dekat 100,000 sebulan. Mula-mula Kedah Agro Company, Kedah Agro Industries ni 20,000 je dia punya overhead. Tapi sebab dia nak jadi besar kononnya, dia jadi 100,000. Kedah Agro ada income. Tapi MBI ambil Kedah Agro, ada staff, MBI curi staff. Hampa lantik CEO dari kalangan hampa yang asyik bazirkan duit rakyat. At last, staff pula yang salah. Mana tanggungjawab management? Takkan hang bodoh sangat. Staff 24 orang tu ada kuasa ke buat decision making. Dulu hang fitnah dan hasut almarhum Ustaz Azizan. Hari ini hang jatuhkan maruah staf Kedah Agro untuk tatapan satu dunia. Tahniah Sanusi. Mungkin hang menang kat sini, tapi aku yakin seburuk-buruk balasan sedang menanti. Cincin sakti hang akan mati. Kes tak dapat gaji ni bukan baru bulan ni. Dah lama. Tapi kenapa dari dulu tak tutup? Sebab masih ada ruang untuk berbagi habuan kan? Macam hang berbagi balak dulu. Balik Mekah, terajang orang begitu. Kalau staf tak report, mustahil hang nak tutup. Betul tak? Ni baru kes Kedah Agro. Macam mana dengan Kedah Tourism? Aku tak pernah nak maki orang kat FB, tapi hang ni betul-betul buat aku benci lah. Macam kata hang kat kawan-kawan aku tu, kepala bapak hang. Sebab dia kata benda lintah darah. So daripada situ, Sanusi pun komen. Tuan, Sanusi komen. Jumpa dah tukang reka cerita karut sejak berbelasan tahun. Ni saya share. Ni Sanusi komen. Dia bersembunyi di sebalik muka manis. Okey, jom tengok dia boleh pertahankan atau tidak tuduhan keterlaluan. See you in court. Sila duduk, jangan lari. Okey. Apa Zuraini jawab? Zuraini kata, belasan tahun tak sembunyi mana pun Sanusi oi. Duk guna akaun ni lah, bukan fake account. Hang baru sedar ke kewujudan akaun ni? Yang post ni Sanusi ke admin dia? Kan dia tanya, yang post ni Sanusi ke admin dia? Dia kata nak saman. Tak kentak, kita tak takut. See you in court. Dia berapa kali dah kata nak saman orang kan? Tapi saya menarik lah nak baca komen dekat bawah ni tuan-tuan. Siraj ni, Abu Siraj ni aku kenal dia. Sanusi elok dah.
MB kami sempoi. Kalau ikut sejarah MB dengan Nini Siron masa kes Raptor yang MP Alustar beria pertahan dulu, Nini Siron diserang habis-habisan oleh penyokong MB. MB kami sempoi akhirnya di compound. Jadi kali ni aku nak tengok siapa yang kena. Moga Allah bagi yang terbaik buat puan dan keluarga. Seingat aku, anak arwah Ustaz Azizan pernah post di FB dan dedah kelakuan Sanusi semasa jadi set pol arwah dahulu. Yang tahu je tahu. Okey, yang lain tu semua memang bantai Sanusi lah. Orang Kedah tak nampak lagi, aku tak faham lah. Okey, bukan istimewa, tapi istimewa sangat. Bukan setakat istimewa tuan-tuan. Istimewa lah sangat. Kenapa istimewa sangat? Yang tu nanti kalau Ustaz Wan Ji nak cerita, boleh cerita, dia ceritalah malam esok. Malam esok ada interview saya dengan Ustaz Wan Ji insya-Allah, dan kita akan bersiaran secara langsung. Kita ada program di iftar esok, iftar, lepas tu kita ada program solat maghrib, tazkirah, dan solat isyak, tarawih. Kemudian kita ada live bersama dengan Ustaz Wan Ji, kisah di sebalik jeriji, kisah di sebalik jeriji malam esok insya-Allah. Kita akan bawakan eksklusif kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu cerita baru sikit. Dia banyak lagi cerita. Tu saya kata tadi, cerita Ustaz Wan Ji ni dia banyak cerita dia. Kisah bagaimana dia jumpa banduan jenis macam ni, orang tu cerita macam ni, orang ni tanya pasal Islam, dia belajar agama lain daripada orang ni, bagaimana dia menulis novel, dia menulis. Dan Ustaz Wan Ji dia berjaya menulis kumpulan hadis, 80 hadis 80 hadis dia berjaya tulis. Nah, dalam penjara ni ada beberapa perkara kita boleh minta. Antaranya pensel, kertas kita boleh minta, dan juga buku. Okey. Now, bagaimana dia tulis 80 hadis tu semua daripada ingatan dia saja, memori dia. So 80. Dan satu benda yang menarik yang dia ceritakan kepada saya adalah bagaimana kalau tak kerana dia menulis itu, dia mungkin boleh jadi gila, tuan-tuan. Sebab penjara dia ni special. Dia bukan special macam Najib. Dia special, Najib ni lain. Dia ni special. Lain punya special. Yang ni banduan pun tak sanggup duduk dalam tu, tuan-tuan. Okay, saya tak nak reveal lebih-lebih. Malam esok ada live TikTok, ada live YouTube, Facebook, Twitter. Kita akan ceritakan secara detail mengenai perkara tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan pastikan terus bersama dengan saya malam esok. Pukul berapa? Kita kira-kira 10.30 ke pukul 11. Tengok pukul apa kita selesai. Tapi mungkin 10.30, 11 macam tu kita akan selesaikan isu tersebut.